Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan topik yang seterusnya, iaitu fenomena gerhana. Baik, jadi bila fenomena gerhana ini berlaku? Dia berlaku apabila matahari, bumi dan juga bulan itu dia berada sejajar dalam satu garisan. Maksudnya di sini adalah kita ada matahari, bumi, bulan ataupun matahari, bulan, bumi, yang mana kita boleh lukiskan satu garisan. Kita tarik satu garisan yang menembusi bulan, kemudian dia menembusi bumi dan menembusi matahari. Semuanya dalam satu garisan. Kalau itu berlaku, maka akan berlaku fenomena gerhana. Tapi daripada video yang sebelum ini kita lihat berkenaan dengan orbit bulan. Okey, saya tunjuk semula. Jadi kalau kita lihat pada orbit bulan ini, kita mungkin tanya, ini matahari, sini ada bulan, kenapa tidak berlaku fenomena gerhana setiap tahun? Jadi jawapannya adalah kerana gerhana dia tidak berlaku setiap bulan disebabkan oleh kecondongan antara dua orbit, iaitu orbit bulan mengelilingi bumi dan yang kedua adalah orbit bumi mengelilingi matahari. Jadi ada kecondongan di situ seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah ini. Jadi yang segi empat yang besar ini adalah orbit bumi, satah bagi orbit bumi, dan yang kecil ini adalah satah bagi orbit bulan, dan kita perhatikan dia sengit sedikit antara kedua-duanya. Dan kecondongan ini adalah lebih kurang 5.1 darjah, dia tidak banyak lah. Jadi dalam setiap tahun akan berlaku gerhana ini beberapa kali. Kalau kita perhatikan dekat kawasan ini, disebabkan bulan ini dia condong ke bawah daripada satah bumi, itu menyebabkan tidak berlaku gerhana. Dan dekat sini kita lihat disebabkan bulan itu berada pada satah orbit bumi, maka berlaku fenomena gerhana. Sama juga dengan dekat sini tidak berlaku, sini dia berlaku. Baik, jadi gerhana ini dia ada dua jenis. Yang pertama adalah gerhana matahari. Kita lihat dahulu berkenaan dengan gerhana matahari. Bila berlakunya gerhana matahari? Dia berlaku ketika fasa bulan baru sahaja. Maksudnya fasa bulan lain mustahil berlakunya gerhana matahari. Dia hanya berlaku ketika fasa bulan baru, kerana ketika itulah bulan itu dia berada di antara matahari dengan bumi. Jadi apabila dia punya kedudukannya tepat, maka dia berada betul-betul di hadapan matahari, menyebabkan berlakunya gerhana matahari. Tetapi dia tidak berlaku setiap bulan lah, okay? Disebabkan yang saya sebutkan sebelum ini, satahnya itu dia condong sedikit. Baik, dan dia hanya berlaku pada siang hari. Kenapa dia berlaku pada siang hari? Kerana gerhana matahari ini berlaku ketika ada matahari, dan matahari hanya ada pada waktu siang. Jadi gerhana matahari hanya berlaku pada waktu siang. Ada 3 jenis gerhana matahari, iaitu yang pertama adalah gerhana matahari penuh, seperti yang kita lihat dalam situasi A ini, yang mana cahaya matahari dia dipancarkan ke arah bulan, ke arah bumi lah, dan bulan itu dia berada di antara matahari dan juga bumi, menyebabkan kita ada bayangan di sini yang kita panggil sebagai bayang-bayang umbra. Dan daripada manusia yang berada di dalam kawasan umbra ini, dia akan kelihatan matahari itu seperti hilang. Okay? Bulan itu dia menghijab matahari, menyebabkan kita tidak nampak matahari lah. Tapi dia cahaya dia itu masih ada, cuma bulan menghalang kita daripada melihat matahari itu, piring matahari itu. Jadi ini situasinya, iaitu ketika gerhana matahari penuh. Dan kita ada yang kedua, iaitu gerhana matahari separa, seperti yang kita lihat dekat C ini, iaitu ketika mana kita berada di luar ataupun dekat kawasan penumbra. Okay? Kalau kita lihat di kawasan penumbra ini, kalau kita berada di luar daripada umbra, maksudnya tidak melalui umbra, jadi apa yang kita akan nampak adalah seolah-olah matahari itu dia hilang, dia ataupun dia dimakan oleh bulan. Jadi bulan itu dia tidak menutup sepenuhnya matahari, tetapi dia hanya menutup sebahagian saja daripada matahari, maka kita akan nampak dia sebagai gerhana matahari separa. Dan untuk gerhana matahari penuh berlaku, bulan itu dia perlu masuk sedikit demi sedikit lah. Jadi akan berlaku gerhana matahari separa dahulu sebelum berlakunya gerhana matahari penuh, dan juga gerhana matahari cincin. Jadi gerhana matahari cincin ini dia situasinya sama seperti gerhana matahari penuh, cuma bezanya adalah kedudukan bulan ini kadang-kadang dia berada berhampiran dengan bumi, kadang-kadang dia ada berjauhan dengan bumi. Kalau dia berada berhampiran dengan bumi, maka kita akan dapat gerhana matahari penuh. Kalau dia berada jauh daripada bumi, kita akan dapat gerhana matahari cincin, seperti yang dalam gambar rajah B ini. Jadi bila gerhana cincin ini berlaku,
dia berlaku disebabkan oleh, kalau kita perhatikan pada bayang-bayang ini adalah penumbra tadi, yang di tengah ini adalah umbra, tapi disebabkan dia tidak mencapai bumi, maka dia akan bersilang semula dan kita akan dapat antumbra di sini. Ini dipanggil sebagai bayang-bayang antumbra dan kita akan nampak matahari seperti inilah. Okey, disebabkan bulan itu terlalu jauh untuk bayang-bayang umbra dia sampai ke bumi. Seterusnya kita lihat pula berkenaan dengan gerhana bulan. Jadi gerhana bulan ini dia berlaku ketika fasa bulan purnama, berbeza dengan gerhana matahari yang mana gerhana matahari berlaku ketika fasa bulan baru. Jadi dia bertentangan dengan fasa bulan baru, iaitu fasa bulan purnama. Ingat, bulan baru dia berlaku di hari yang pertama, bulan purnama dia berlaku pada hari yang ke-13, 14, 15. Jadi ini adalah ketika fasa bulan purnama. Dan dia hanya berlaku pada waktu malam. Kenapa dia hanya berlaku pada waktu malam? Kerana matahari dia perlu ada bertentangan dengan bulan, dan untuk kita nampak bulan itu kita perlulah berada pada waktu malam kerana matahari bertentangan dengan bulan. Jadi kalau orang kata dia nampak gerhana bulan pada waktu siang, kita tahu itu adalah kurang tepatlah. Dia sebenarnya hanya berlaku pada waktu malam. Seperti yang kita lihat pada gambar rajah ini, kalau kita berada di kawasan yang di sini, kita tak nampak bulan. Jadi kita tak nampaklah gerhana bulan itu berlaku. Untuk kita nampak gerhana bulan, kita perlu berada di kawasan yang pada waktu malam. Terdapat 3 jenis gerhana bulan, iaitu yang pertama adalah gerhana bulan penuh. Okey, gerhana bulan penuh ini dia berlaku apabila bulan memasuki kawasan umbra bumi, iaitu di kawasan ini. Kalau kita perhatikan cahaya matahari ini, dia tidak sampai langsung ke arah bulan. Jadi apa yang kita akan nampak bukannya bulan itu gelap, tetapi kita akan nampak dia warna kemerah-merahan sedikit. Okey, jadi kenapa dia berwarna kemerah-merahan ini adalah disebabkan oleh serakan daripada atmosfera bumi. Okey, bumi dia mempunyai atmosfera, sebab itu kita nampak bulan ini berwarna merah. Dia sama macam situasi ketika matahari terbenam. Okey, kita nampak langit itu dia berwarna merah, sama juga macam situasi gerhana bulan penuh, dia berwarna merah. Kemudian kita juga ada gerhana bulan separa, iaitu apabila bulan ini dia keluar daripada umbra tetapi tidak sepenuhnya. Dia masih lagi kena pada umbra tetapi tidak sepenuhnya, maka kita akan nampaklah bayang-bayang bumi itu. Maka kita akan dapat lihat seperti dalam situasi yang saya tunjukkan ini. Okey, ini nampak ini adalah bayang-bayang umbra bumi, dan kita akan nampaklah dia seolah-olah dia memakan bulan itu, dan kita juga dapat nampak lihat bentuknya adalah seperti bentuk bulan. Okey, itu membuktikan bahawa bumi adalah berbentuk sfera lah. Jadi sampai dekat sini, maka di sini adalah gerhana bulan separa, dan kemudian apabila dia keluar, maka dia akan keluar macam ini. Dan yang terakhir adalah gerhana bulan penumbra. Kita tidak ada gerhana bulan cincin. Jadi apa maksud gerhana bulan penumbra ini? Dia seperti dalam situasi ini, iaitu apabila bulan itu berada di kawasan bayang-bayang penumbra. Tetapi pada waktu malam, kalau kita lihat gerhana bulan penumbra ini, kita tidak dapat bezakannya dengan bulan purnama kerana cahaya matahari itu dia sangat cerah. Dan kalau anda nak lihat yang ini, yang pertama dan juga yang terakhir ini adalah ketika berlakunya gerhana bulan penumbra, tetapi kalau anda perhatikan dia tidak ada beza pun dengan bulan purnama. Sebab itu gerhana bulan penumbra ini kita tidak dapat nampak dia dengan jelas lah, kecuali bagi mereka yang mempunyai mata yang tajam. Jadi setakat itu sahaja untuk video ni. Terima kasih kerana menonton semua siri astronomi saya. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tuliskan di ruangan komen di bawah, dan yang berikut ini adalah link untuk artikel-artikel yang saya tulis di laman web Ajar. Jadi kita bertemu lagi dalam siri yang seterusnya.